Okey, kita start. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita baca doa dulu sebelum mula. Okay, so suara madam clear ke? Madam guna mikrofon hari ni. Hello, testing. Clear? Boleh dengar? Clear, madam. Boleh dengar? Guys, you boleh dengar ke? Boleh. Okay, ada bunyi bising tak? Bunyi kipas ke? Tak ada, madam. Okay, good. Okay, kita start. Yang lelaki ni gimana ni? Okay, so kita check tutorial awak. So rasa soalan nombor 1 okay je kan? Define acid base according to Arrhenius dengan Bronsted-Lowry theory. We already discussed this before. So I skip number 1. So let's go to number 2. Dia tanya, dia suruh classify sama ada species ini adalah Bronsted-Lowry acid atau base ataupun kedua-duanya sekali. So first, kalau water is a special being. Sebab dia boleh jadi both. Okay, dia boleh jadi acid, boleh jadi base pada masa yang sama. Okay, kalau H3O+, dia terhasil apabila water accept H+. Water accept H+. So bila air terima H, so perbuatan menerima itu adalah basic character. So dia adalah base. Oh sorry. Dia masukkan yang ni, sorry. Kalau H3O+, sorry. Okay, H3O+, so basically dia akan donate dia punya hydrogen. Okay, dia akan donate dia punya hydrogen supaya jadi water. Okay, so perbuatan donate tu, perbuatan menderma itu kita panggil acid. Okay, next number 3, OH-. So OH- pula dia cenderung untuk accept proton. Kenapa nak accept proton? Sebab dia nak jadi water. Okay, so kalau dia terima, so dia adalah base. Okay, next ammonia. So ammonia ni memang terkenal sebagai base. Okay, sebab dia ada lone pair. Tapi cuba compare ammonia dengan NH4. NH4 ni adalah ammonium. Okay, so kalau ammonium, dia terima satu hidrogen. Ammonium ion ni, dia cenderung untuk donate dia punya hidrogen supaya dia jadi NH3 dalam keadaan neutral. So dia adalah acidic. NH2 terbaliklah. Dia cenderung untuk terima satu hidrogen supaya jadi NH3. Okay, so next. Carbonate. Carbonate adalah base. HBr
HBr acid. Kenapa HBr acid? Sebab dia ada hidrogen dan dia donate hidrogen untuk jadi conjugate base. So yang ini pula, yang ini juga acid. Okay. CO3 2-, kenapa dia base? Sebab dia cenderung untuk accept proton. Okay, dia akan jadi hydrogen carbonate lah. Okay, so that's how we classify sama ada dia acid ataupun base. So kita tengok dia cenderung untuk donate ataupun accept H+. So awak kena compare dengan neutral species dia. Macam contoh, kalau kita nak tahu ini acid atau base, kita tengok neutral form dia. So maksudnya this one H3O+, dia cenderung untuk donate H, okay, supaya jadi water. So kalau dia nak donate, maksudnya dia adalah acid lah. Okay, so that's how we identify acid-base Bronsted-Lowry theory. Okay, so madam laju sikit ya this one. Next adalah identify conjugate base pair. Okay. Identify conjugate base pair. This one madam rasa okay. Okay, yang ni boleh kan? Yang ni okay ke? Okay. Okay, madam. Number 3, kita pergi calculation lah ya. So contoh, madam cakap sebelum ni, kita cari dia punya pasangan dulu. Kalau karbonat, mesti ada karbonat. Okay, so and then this one is another pair. Okay, lepas tu yang kedua, kita compare sebelum dan selepas. So sebelum dia ada 1 hidrogen, selepas dia ada 2 hidrogen. So sebelum dan selepas, so dia bertambah kan. So maksudnya this one adalah base. And this one adalah conjugate. Okay, sebelum ada 1 je hidrogen. Jangan tengok charge, kita tengok hidrogen. Selepas dia ada 2 hidrogen, maksudnya this one, this species accept proton. Okay, accept proton. So bila dia accept, maksudnya dia base. Dan pasangan dia kita dah discuss sebelum ni adalah conjugate acid. So automatic kawan dia sebelah ni jadi acid dan pasangannya adalah conjugate base. Okay, so remember that's how we identify the conjugate base pair. Okay, next, H2PO4 mestilah dengan HPO4 2-. So spesies yang lebih kurang samalah. So kalau amonia, pasangan dia of course dengan amonia dengan amonium. So kalau kita tengok amonia ni memang base lah. Okay, so pasangannya ingat conjugate acid. So ini acid, ini conjugate base. Okay, last one. Okay, HClO- mestilah dengan ClO-. And then CH3NH2 dengan CH3NH3. Okay, tengok. Sebelum ada hidrogen, selepas tak ada hidrogen, hilang. So maksudnya HClO donate proton. So kalau dia donate, dia adalah acid. So pasangan dia automatically jadi conjugate base. Jangan lupa perkataan conjugate, wajib. Okay, base pasangan dia conjugate acid. Okay, so this is how we identify conjugate acid base. So ingat, soalan jenis ni kerap keluar.
Okay, soalan jenis ni kerap keluar. So, minta take note lah Okay. Madam. So, itu nombor 3. Kalau ada soalan, boleh tulis dekat komen ataupun PM Madam dekat Telegram. Okay, takut Madam tak perasan. Ataupun you guys can interrupt me anytime, boleh je. Okay, in case ada soalan sebab Madam go through je lah. Madam nak tanya. Okay, sambil-sambil tu tolong tanda. Okay, sebab tolong tanda lah. Okay, next kita tengok soalan nombor 1. Classify sama ada dia strong acid, weak acid, strong base or weak base. Okay, this one more like pengetahuan sebenarnya. Okay, so angkat tangan Nurin. Okay, this one is more on pengetahuan Okay, tapi biasanya weak acid ni adalah monoprotic acid ataupun strong acid biasanya sama ada mono ataupun diprotic acid, di mana spesies tu ada satu atau dua hidrogen dalam tu. Macam contoh nitric acid. Nitric acid adalah strong acid. Sama macam sama macam sulfuric acid. Okay, so dia ada, this one kita panggil diprotic. Monoprotic. This one diprotic acid lah sebab dia ada dua hidrogen. Okay, tapi kalau HCN tu macam mana? So HCN tu kes terpencil sikit lah. Okay, so HCN adalah weak acid. Tapi macam Madam cakap dekat awak sebelum ni, kalau weak acid, dia akan bagi nilai Ka. So you don't have to hafal this one. Okay, tak perlu hafal. Ni, COOH ni, COOH. Memang kategori weak acid lah. So any carboxylic acid adalah, tak kira lah apa, so as long as ada COOH. Okay, as long as ada COOH, Madam label kat sini carboxylic acid. So as long as ada COOH, dia adalah weak acid. Okay. So I think that's it untuk acid. Okay, next kita tengok pada base. Biasanya kalau strong base, okay, dia ada oksigen. Macam contoh NaO. OH tu. NaO. Okay. So kalau kes ni LiO. Ni. Hydroxide. Okay, kalau dalam spesies tu ada hydroxide ion, so biasanya dia strong base. BaO, barium oxide, also strong base. Okay, the rest adalah weak base. And remember, don't worry, kalau weak ni nanti dia akan bagi nilai Kb untuk awak. Macam weak acid tadilah. Again, tak perlu hafal, tapi tahulah sikit-sikit. Kalau yang ada hydroxide tu biasanya strong base. Okay. Kalau yang carboxylic acid biasanya weak acid. Sebab tu cuka tu boleh awak boleh minum. Kenapa? Walaupun dia acid tapi acidity dia rendah. Okay. Acidity dia acidity lemah. So bila acidity lemah, bolehlah awak telan. Okay, next. Definition, this one I think okay. Cuma kita tengok pada calculation. Kita tengok pada soalan calculation pula. Chemical equation. So remember untuk chapter 7 ni, for chapter 7,
chemical equation is very important. Dia bukan macam chapter 6, equation dah bagi. So untuk chapter 7, awak kena tulis sendiri. Okay, awak kena tulis sendiri. Okay, so sekejap. Okay, so dia suruh buat chemical equation untuk strong acid. Okay, dalam tutorial, madam tunjuk macam ni kan, HCl bercerai sepenuhnya jadi ion. Okay, this one is acceptable. Okay, kalau macam ni, HCl and water. So HCl adalah aqueous, water adalah liquid phase. So konsep dia sama je awak, di mana nama pun acid kan, HCl ni. So dia akan donate proton kepada water. So bila dia donate, water tu jadi apa? Water jadi H3O+. So Cl pula jadi Cl-. Nah, actually dia benda yang sama dengan yang dekat atas ni. This one boleh, this one also can. So mana-manalah. Okay, nak tulis water, nak letak water boleh, tapi dengan syarat produk dia jadi H3O+ lah. Kalau awak tak letak air, produknya nanti H+ saja. Tapi mana-mana pun boleh. Cuma apabila kita deal dengan weak acid, H3PO4, weak acid. Okay, so how do I know dia weak acid? First, tengok arrow. So tengok arrow pun dah tahu dah, this is, so reversible arrow kan, reversible. So weak acid. Nah, masa ni lah orang nak potong rumput. Okay, so next. This is acid, so dia akan donate hydrogen. So daripada 3 hidrogen jadi 2. Okay, PO4 tu kita tak ganggu, salin balik. Okay, bila jadi 2, okay, dia akan gain negative charge. Negative So bila dia dah donate, dia jadi negative charge. So hidrogen pergi mana? Hidrogen pergi dekat H3O+. Okay, sebelum tu kita kena letak phase dia. Biasakan diri untuk letak phase. Acid ni aqueous. Kenapa? Sebab dia gabung dengan air. Aqueous ni adalah gabungan dengan air. Nah, liquid dengan air pula. Gabungan dengan air. So ion-ion ini adalah ion aqueous. Kenapa? Sebab dia duduk dalam, dia bergabung dengan air. Okay, so biasakan diri untuk menulis phase. Water je liquid. Water je liquid. Okay, next kita tengok KOH, potassium hydroxide. So kita tengok pun, kita tahu first kita tengok arrow pun, dia adalah one way ataupun irreversible, tak boleh nak reverse. So this is strong. This is strong base. So bila strong base, dia akan bercerai sepenuhnya jadi ion OH-. Okay. So this one aqueous. Ion pun aqueous. So this is it untuk potassium hydroxide. Okay, last one adalah hydrazine. N2H4. N2H4. So again, kita tengok arrow reversible. So weak base. So kalau weak base, so sebelum ni dia ada 4 hidrogen. So kalau base dia akan accept hidrogen. So dia akan terima. So dia jadi N2. Original 4 hidrogen, bila terima jadi 5. Cuma dia akan gain positive charge. Tadi negatif, sekarang positif. So dia dapat hidrogen dari mana? Tak lain, tak bukan, dia dapat daripada water. Dia dapat daripada water. So water, hilanglah satu hidrogen. So dia jadi OH-. Okay, last one. Then kita letak phase dia lah. This one aqueous, liquid, aqueous, aqueous.
Okay, cuba kita compare. Ni conjugate base dengan conjugate acid. Okay, so kalau acid, tak main nombor. So remember, if acid, dia akan menghasilkan negative charge, dia akan jadi negative charge species. So kalau base, dia akan menghasilkan positive charge species. Okay, sampai sini okay? Boleh? Okay, good. Jangan ada yang duduk berselimut lagi ya. Madam tahu pagi-pagi ni mengancam katil tu. Okay, so next. So next adalah pH is a measure this one. Okay, so definition ni awak boleh buat lah kan. Cuma formula, remember pH equals to negative log H plus. Kalau POH, negative log concentration, OH minus. Cuma this one. Okay, so kita ada, hari ni kita tengok equation baru. So kita ada KW. KW tu apa? KW adalah water dissociation constant. Ni adalah okay, KW, kita dah jumpa KA, acid kan? Acid dissociation constant. Kita dah jumpa KB, base dissociation constant. Hari ni kita tengok KW, iaitu water. W tu stands for water lah. Okay, water pun dia bercerai jadi dua ion, H plus, OH minus. Okay, so dia pun ada KW dia. Okay, dia ada nilai berapa banyak yang bercerai jadi ion. And that's what we call water dissociation constant. So untuk water dissociation constant ni, dia punya equation adalah water lah. Water kita tahu liquid phase. So bila dia bercerai, sebelum tu bawa pergi sinilah. Okay, kita bukan ada satu je molekul water. Kita ada juta-juta, trillion water molecule. So what happen is, kita tahu dah tadi, water can be acidic, can be basic. So dia jadi acid kalau dia donate, ataupun dia jadi base bila dia accept proton. So kalau dia dia bagi, so dia akan jadi OH minus. And kalau dia terima, dia akan jadi H3O plus. Okay, cuba tengok equation madam. Okay, we have 2 mole water which is in liquid phase. Okay, so this one, madam cakap tadi dia boleh jadi acid, jadi base. Untuk kes ni, let's say dia jadi base. Kenapa? Sebab dia terima proton. Okay, dia terima daripada siapa? Daripada air ni lah. Okay, air sebelah tu. So bila dia terima, dia jadi H3O+. Yang ni pula, bila dah hilang hidrogen, dia jadi OH-. And then, remember penulisan Ka, Kb. So Kw pun sama. Okay, Kw pun sama, iaitu concentration H3O+,
darab concentration OH minus. Produk bahagi reactant. However, liquid phase kita tidak masukkan dalam expression. Therefore, KW kita adalah concentration H3O plus time concentration OH minus. Dan nilai ni adalah dia ada constant value which is, kejap bawa di sini. Kejap. Okey, iaitu 1.0 eksponen negatif 14. So nilai ni ada dekat table of constant dekat depan. So ini formula baru. So kita ada pH, POH, pH tambah POH sama dengan 14. Okay, so sekarang formula baru adalah KW. Yang ni khas untuk water. PKW tu apa pula? Alamak. So PKW tu bersamaan dengan salin dulu pH tambah POH 14. Remember we learn this one, pH tambah POH sama dengan 14. So sebenarnya pH tambah POH ni, sekejap, pH tambah POH sebenarnya sama juga dengan PKW. Mana P? Ingat, P ini adalah negatif log. Negatif log. Nanti kita tengok kalau ada apa calculation. Okay, next. Dia suruh relate pH value dengan acidity and basicity. Kalau pH more than 7, tengok betul-betul kat situ. Kalau pH more than 7, maksudnya kepekatan hydroxide ion lagi tinggi. OH minus lagi banyak dalam larutan tu. Sebab tu pH dia more than 7. Therefore, dia adalah basic solution. Kalau pH sama dengan 7. Kalau pH sama dengan 7, maksudnya concentration acid dengan concentration base sama. Jadi larutan tu neutral. Sebab tu awak buat apa practical test kan? You buat practical test, you titrate atas NaO, bawah apa vinegar kan? Okay, lepas tu awak guna indicator. Ramai orang salah indicator. Okay. So, madam selalu tanya, fungsi indicator ni apa? Indicator adalah substance yang menyebabkan perubahan warna. Kenapa jadi warna pink? Bukan sebab vinegar, bukan sebab NaO tu. Perubahan larutan tu jadi warna pink sebab ada indicator. Okay, indicator ada banyak jenis. Kenapa kita kena dapatkan warna pale, bukan warna pink macam baju madam ni? Sebab kalau pale menunjukkan bahawa dalam larutan awak tu asid dengan base ngam-ngam lebih kurang sama ataupun sama. So kalau awak still titrate dan dapat warna pink terang tu, maksudnya dalam larutan tu banyak base. Okay, sebab tu salah kalau titration tu warna tu makin terang. So kita nak warna pudar supaya concentration
kita nak warna tu warna yang pudar je sebab pada ketika itu concentration acid dengan base adalah sama. Okay. So itulah tujuan titration. Okay, sorry, tujuan tambah indicator. Okay, last one adalah pH less than 7. Maksudnya concentration acid lagi banyak berbanding concentration base. Acid lagi banyak lah. Bila concentration acid lagi banyak, maksudnya apa? Maksudnya larutan awak tu acidic. Okay, so basically that's the basic concept untuk acid base ni. First, kena tahulah Arrhenius cakap apa, Bronsted cakap apa. Okay, macam mana nak identify acid base conjugate pair. Next, kita tengok apa maksud nilai pH tu. What's the significance of the pH value? So basically dia bagi tahu kita concentration yang mana satu lagi banyak. So macam ni kan, OH minus dominate, lagi dominan, banyak. So larutan awak tu adalah larutan basic. Kalau concentration acid dengan base sama, so larutannya neutral and so on lah. Okay, so itu baru mukaddimah. Okay, and then another thing you kena tahu adalah penulisan equation. Penulisan equation untuk acid, strong base, weak acid and weak base. So madam dah bagi tahu dah hint-hint macam mana. Okay, next kita tengok hour 3. Hour ketiga. Okay. The pH of a 0.04 solution of H2SO4. Calculate. Ada nak suruh cari pH. Ingat, contenglah apa-apa. Awak ada larutan H2SO4 iaitu sulfuric acid. Larutan ni kepekatannya 0.04 molar. So dia nak pH. Okay. So this one perlu ice table or not? Do you need ice table for this one? Tidak. Okay, good. So you don't need ice table for this one because this is a kenapa tak perlu ice table? Oh. Okay, good. Dia adalah strong acid. Okay, sekejap Okay, so berapa pH awak dapat? You guys dapat berapa pH? .09. Yes, good. Okay, this one madam tak tunjuk lah sebab dia strong. Okay, so yang pentingnya equation dia H2SO4 aqueous bercerai sepenuhnya jadi H plus and then ion SO4 2 minus. Remember to balance sebab itu ada 2H plus. So this one. And then balance. And then guna formula pH lah. Okay, next. Okay, next adalah nitric acid. Okay, nitric acid also strong acid. pH-nya 2.34. Dia nak concentration of the acid. Okay, so dia nak concentration of acid. So concentration acid adalah, madam bagi jawapan akhir je iaitu
4.6 eksponen negatif 3. Dapat ke? Okay, good. Okay, 4.6 eksponen negatif 3. Okay, good. Next, nombor 2. Okay, nombor 2 NaOH. Sodium hydroxide, calcium hydroxide. Okay, dua-dua ni adalah strong base. Dia pun dah bagi apa? Dia dah bagi apa namanya? Dia dah bagi dia dah bagi concentration, sorry. Okay, so cari dulu pOH. Remember the steps. Cari dulu pH. Then sebabkan base pula. Cari pOH. And then once dah dapat pOH, barulah sorry. Determine the pH. Terbalik. Kalau determine the pH, cari dulu pOH lah. Dah dapat nilai pOH, baru boleh dapat pH. Okay. So, Madam bagi jawapan akhir. Nombor 2 ni, pH dia adalah 12.45. Calcium hydroxide pH dia 11.34. Okay, dapat pH-nya? Jangan stop sampai pOH ya. Jangan stop sampai pOH sebab dia nak pH. So guna formula pH tambah pOH sama dengan 14. Awak tengok jawapan dalam 2 decimal place. 2 decimal place. Okay, next kita tengok. Madam nak fokus pada week KB. Dia bagi nilai KB. Arrange the following compound in order of increasing strength of base. Okay. Ini macam mana? Okay. So, compound yang dia bagi ni apa? Remember the one that we learned before? Bila nilai KB tinggi, so strength of base tinggi. Strength. Apa tu? Bahasa apa ni? Allah. Okay, nilai KB besar bermaksud banyak molekul bercerai jadi anion. Bila banyak yang bercerai, dia lebih ke arah strong acid lah. Okay. So kalau kita tengok eksponen, kita tak yakin ke? Kita tengok eksponen saja. So negatif 5 paling besar. Negatif 10 paling kecil. Okay. Ingat, negatif 10 paling besar, paling kecil, negatif 5 paling besar. So susunannya adalah C6, H5, NH2 sebab dia paling kecil, followed by hydrazine, followed by ammonia. Tengok penulisan madam. So kita susun, kalau disuruh increasing, awak jangan terbalikkan dia. So always from weaker to strong. Okay, tengok anak panah. And then tulis perkataan increase strength of base. Okay, so ingat kita tengok pada nilai KB tu. Next, number 4.
Okay, number 4, dia tanya compound mana yang acidity lagi tinggi. So again, konsep sama je. Kita tengok nilai Ka yang tinggi. Bila Ka tinggi, kekuatan asid tu juga tinggi. Maksudnya dia strong acid. So negatif 4 lagi besar daripada negatif 10. Jadi jawapannya dia tanya compound mana yang acidity tinggi. So jawapannya adalah nitric acid. This one. Okay guys. So calculation untuk weak acid, weak base kita tengok details tomorrow. Tomorrow tak ada practical test. So tolong bawa tutorial. So madam nak awak siapkan semua tutorial lah. Sampai habislah kita tengok yang mana yang awak tak boleh buat. So tolong buat semua sebab kita nak tahu yang mana yang awak stuck. Kalau you tak buat, you tak tahu. Okay. And then another thing is madam nak discuss something. Sekejap madam nak bagi soalan. Okay, madam bagi dekat mana bukan. Madam bagi dekat Telegram . Sekejap, where's your Telegram? Cuba buka Telegram sekejap. Kita buat quizzes sekejap. So madam tahu internet semua orang tak okay. So I bring the internet for you. Gitu. Okay. So kita tengok beberapa soalan. Okay, and then the rest you buat sendiri ya. And then nanti hantar dekat madam. So soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1. What is the concentration of acid in a solution of pH of 11? So, question like this, okay, nak H bagi pH. Direct. So, directly use formula pH equals to negative log concentration H plus. And then, dapatkan concentration H plus. Cuba kira sekejap dapat berapa. Cuba kira sekejap dapat berapa. Inverse log. Okay, awak dapat 1 exponent negative 11. Okay, good. So maksudnya kepekatan dia sangat kecil. Negatif 11 tu awak. Okay, sebab itu pH dia more than 11. pH more than 11 maksudnya more than 7. Remember, we learn just now, pH more than 7 maksudnya kepekatan asid tu rendah compare to OH minus. Okay, so itu maksud dia. Ini tak ada apa ni. What is the pH of a solution that has concentration sama dengan 2.5? This one also direct what we call that? Direct question. Dia dah bagi H plus, so awak hanya perlu masukkan. Tengok madam buat formula gantian. Tapi tak tahu kenapa sampai awak terus gantian, formula hilang. Cuba tekan calculator, dapat 4.6. Oh, laju Najmi. Okay, good. Macam ni yang kita nak, laju-laju. Okay, good. Okay, next. Ni. What is the concentration of H minus? If the concentration H plus is 1
0.0 eksponen negatif 3. Okay guys, masa ni lah kita nak apply formula baru yang kita belajar tadi. Sebab dalam tutorial tak ada. Yang ni, yang KW ni. Mari kita copy paste. Masa ni lah kita nak guna formula yang kita baru belajar tadi. So remember, if you have one of the concentration, acid atau base, and dia nak suruh cari salah satu, kita guna formula inilah, direct terus. So dia nak concentration OH minus. So basically 1.0 eksponen negatif 14 bahagi dengan concentration acid lah. 1 eksponen negatif 3. Dapat berapa? V3, okay, 1 eksponen negatif 11. Ya, betul lah. Okay, 1 bahagi 1, 1 lah. So automatically 6.02 tu salah. 1 bahagi 1 kan. Cuma ke depan dia main dengan eksponen lah. Okay. Okay, next number 4. Okay. Number 4 dia nak concentration OH tapi dia bagi pH. Yang ni baru kita kena cari dulu pOH. So cari dulu pOH guna formula pH tambah pOH equals to 14. Okay. Dapatkan pOH dulu. 14 tolak ni dapat 8.9, betul tak? 8.9, 8.1. Ke 9.1? Madam punya ni dah berkarat dah. Okay, 9.1. Okay, once dah dapat, barulah kita boleh cari concentration OH minus. Okay, so inverse log 9.1. So sepatutnya dapat dapat berapa? Okay, good. 7.94 eksponen negatif 10. Okay, good. Laju. Okay, good. Bagus, bagus. Okay. Yang ni nanti dapat 8. Okay, kita tengok nombor 6. What completely ionized in a solution? What completely ionized in a solution? Apa yang ionized completely ni? Adakah weak acid? Strong acid, yes. Tak ada pun kita belajar salt awak. Okay, tak ada kaitan. Okay, nombor 7. Using the above reaction, which one is conjugate base? So conjugate base kena, kalau yang conjugate tu kita kena tengok sebelah sini. Okay, sebelah kanan. So kena cari, kalau conjugate base kena cari acid lah. So acid adalah spesies yang donate hydrogen. Okay, so yang mana satu acid dekat sini? Water ke CO3 2 minus? You kena identify dulu siapa dia punya acid. Sebab kalau acid, pasangan dia nanti conjugate base. Okay, so acid dekat sini adalah air ke karbonat? Acid adalah spesies yang donate. Alia. Salah Alia. Ini dia tak boleh jadi acid. Kenapa? Dia tak ada hidrogen. Allahuakbar. Dia tak ada hidrogen awak. Macam mana dia nak bagi H? So, acid kita dekat sini adalah water. Okay. So, pasangan acid, remember, conjugate base. So, conjugate base kita adalah OH minus. OH minus. Okay.
Ataupun kan kalau tak sure, awak buat yang macam original kita buat. Cari pasangan, identify acid base dan siapa conjugate dia. Okay, maybe senang macam tu. Okay, last three kita laju je. Arrhenius cakap acid adalah spesies yang ni salah lah. Produce H+. Produce ke accept ke donate? Accept ni salah lah. Yang ini Bronsted-Lowry. So Arrhenius adalah spesies yang produce. Yes, good. Donate tu Bronsted. Produce Arrhenius. So Bronsted-Lowry cakap, so first kalau base, H+ ni tak ada kaitan lah. Memang salah. Sorry. Bronsted-Lowry adalah, spesies yang accept hydrogen, proton daripada another substance. Okay guys, last one. Dalam equation di bawah, which one is Bronsted-Lowry acid? Acid. So, obviously lah ini base, ini acid. So, acid awak adalah HCl. Okay. So, ini adalah basic konsep. If you still struggle, tolonglah study ataupun boleh jumpa madam. Okay guys, so that's it for today. Nanti madam share the PDF soft copy. Okay, so thank you for your time today. Kita jumpa besok face to face dekat Makmal macam biasa. Okay guys, so thank you. Assalamualaikum.